Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, itu dia berinfak sekarang di Pertubuhan Mihrab. Dan bersama dengan saya sekarang ini di talian Skype, kita ada Duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Topik kita hari ini berhati-hati soal hati. Hanya Allah je yang tahu apa yang ada dalam hati kita dan niat kita Ustaz. Betul. Masya Allah Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada kami sebenarnya apa yang nak dimaksudkan dengan tajuk kita pada pagi ini Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Biasa saja kita dengar orang cakap hati-hati. Kan, walaupun dalam Al-Quran bila sebutkan tentang, ataupun dalam hadis bila sebut tentang qalb, qalb ini dalam istilah asalnya maksudnya jantung. Tapi kita dalam bahasa Melayu kita tak akan sebut jantung dan tak ada orang cakap berjantung-jantung. Kita akan kata berhati-hati menjaga hati. Asalnya daripada hadis Nabi SAW bila Nabi mengatakan ala fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad seseorang itu ada satu ketul daging, bila dia baik maka baiklah semua, bila buruk maka buruklah semuanya sekali, iaitu ia adalah hati kita sendiri. Jadi bermakna hati inilah sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga, yang mana dialah yang menentukan baik dan buruk yang luaran. Kadang-kadang orang kata alah tak apa, dia tu walaupun macam tu tapi hati dia baik. Tapi sebenarnya yang luaran itu menggambarkan yang di dalam. Jadi kalau yang di luar itu kotor, sebenarnya adalah yang di dalam itu kotor. Cumanya kadang-kala ada juga yang luaran itu bersih tapi dalam masih lagi kotor. Jadi yang ini yang kita kena jaga sangat-sangat. Kita kena berhati-hati sangat. Selalu kita pelihara hati kita supaya niat kita sentiasa betul, kerana niat inilah yang menentukan segala-galanya. Ya, Masya Allah, itu dia kan Ustaz kan. Jadi Ustaz, kenapa agaknya perlu kita untuk menjaga niat kita, menjaga hati kita dalam kita melakukan amalan kebaikan Ustaz? Betul, kadang-kadang kita nak buat baik, kalau orang yang buat jahat insya-Allah tak ada apa-apalah kan, memang teruklah kan. Tapi bila kita buat baik, kita rasa rugi kalau niat kita dah jadi salah. Ada satu hadis Sayyidina Abu Hurairah ditanyakan oleh para tabi'in, minta supaya ceritakan satu kisah daripada Nabi SAW, yang mana Sayyidina Abu Hurairah dia takut sangat bila dengar hadis ini. Sampai Sayyidina Abu Hurairah siap bila nak cerita tu siap dia pengsan dulu. Kan, maknanya memang macam teruk sangat, takut sangat. Sebab dikatakan bahawasanya datang, saya ringkaskan ada didatangkan pada hari kiamat nanti ada 3 orang, yang mana orang pertama tu dia mati syahid. Lalu Allah Ta'ala ceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, tanya pada dia, okay, dengan nikmat ni apa yang kau buat? Dia pun katalah, aku ya Allah, aku dah berjuang di jalan kau sampai aku mati syahid. Dan lepas tu Allah Ta'ala kata, kau berdusta, kau menipu, sebab sebenarnya kau bukan nak mati syahid kerana aku, tapi sebenarnya kau nak digelar orang yang berani, orang yang hebat. Dan orang dah cakap pun kau hebat, orang dah kata pun kau berani. Itu je lah kau dapat. Macam tu juga golongan yang kedua, yang baca Quran, hebat baca Quran, orang alim dan sebagainya. Kan, bila
Allah Ta'ala kata, apa yang kau gunakan, nikmat-nikmat aku ni kau guna untuk apa? Kan dia pun katalah, aku baca Quran, aku rajin baca Quran, aku ajarkan Quran dan sebagainya. Jadi kau menipu, kan? Kau menipu. Sebenarnya kau baca tu supaya orang kata kau hebat baca Quran, orang kata kau alim dan sebagainya. Macam tu juga dengan golongan yang ketiga, golongan yang Allah Ta'ala bagi harta banyak. Kau gunakan apa, nikmat-nikmat aku ni kau guna untuk apa? Dia pun kata, aku sedekah banyak, aku infak banyak sana sini dan sebagainya. Rupanya Allah Ta'ala kata, tak, kau tipu. Kau nak digelar sebagai seorang dermawan, kan? Orang yang pemurah, orang yang rajin berinfak dan sebagainya. Jadi ni semua golongan-golongan yang ditolak oleh Allah SWT. Kita kalau dengar hadis semua kita takut. Takut dalam hati kita ni ada lagi rasa kita buat sesuatu tu sebab nak manusia puji. Sebab nak manusia kata kita bagus, nak manusia kata kita ni elok. Dan kadang-kadang ada lagi satu sudut, hati kita ni kita kena jaga. Jangan sampai kita rasa ujub, rasa kagum pada diri sendiri. Kan bila kita bersedekah, kita rasa, wah aku ni lagi baik daripada orang lain. Orang lain tak sedekah, aku je sedekah. Kan, bila kita berselawat, kita kata, oh aku rajin berselawat. Kan, orang lain tak ada selawat macam aku yang paling power sekali. Kan, paling banyak selawat dan sebagainya. Takut kan penyakit-penyakit macam ni, dia akan merosakkan segala macam amalan kita. Jadi apa kata, setiap hari kita selalu kena bersihkan hati kita. Selalu kita kena muhasabah. Selalu kita kena cek balik. Aku ni buat kerana apa? Tanya betul-betul. Aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Dan Allah pasti balas. Bukan bermakna bila kita ikhlas ni kita buat sikit-sikit je. Tak. Nah, bila kita bersedekah, kita nak sedekah sebanyak-banyaknya. Bukan maknanya bila kita sedekah ikhlas, maknanya tak ada, saya ikhlas di mesin aja. Nah, bukan ikhlas tu macam tu. Tapi ikhlas ni adalah kita buat seberapa banyak dan kita bersihkan hati kita betul-betul. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah, mungkin ada yang terkena. Okay. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami, Ustaz, kita nak bersihkan hati, Ustaz kata bersihkan hati mungkin dengan boleh bersedekah. Jadi bagaimana untuk kita bersama-sama menyumbang, Ustaz, dalam pembinaan, ada pertubuhan mihrab ni, Ustaz, untuk penonton-penonton. Assalamualaikum hari ini, Ustaz, silakan. Okey. Yang terkena tu mula-mula saya sendiri dulu, sebab telinga saya dulu yang dengar. Kan? Dan memang kita nak bersihkan hati kita, salah satunya cara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan banyak bersedekah. Dan sedekah ni dia boleh merawat hati kita. Dan sedekah yang kita nak cadangkan pada pagi ni adalah melalui pertubuhan mihrab, kempen membina aset-aset Islam yang dianjurkan oleh pertubuhan mihrab. Kita sekarang ni ada dua projek yang ongoing, iaitu satunya projek membina semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, dan yang keduanya adalah projek membina Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Gambar yang tertera di skrin TV kita adalah gambar Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang yang memerlukan sangat-sangat bantuan kita. Video tu kalau kita tengok mungkin waktu solat Jumaat, kan, ramai orang berdiri dekat luar dalam keadaan yang panas, lagi-lagi sekarang ni musim hujan, kan. Mungkin hujan yang lebat kena juga pada diorang. Jadi kita sangat memerlukan, mereka sangat memerlukan masjid yang baru, dan kita sangat memerlukan, kita ni sendiri memerlukan pahala yang berpanjangan. Bila kita bagi sumbangan kepada mereka, cuba bayangkan mereka dapat solat di masjid yang lebih selesa selepas daripada ni, pahala tu berterusan untuk kita. Macam tu jugalah dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang masih lagi berada di rumah kedai, di Shop Lodge di Sri Gombak. Maka kita juga tolong, mudah-mudahan dapat membina kompleks yang baru, kompleks Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang insya-Allah pelajar-pelajar yang comel ni yang kita tengok dekat skrin TV ni, mereka belajar terus-menerus, kita dapat pahala. Nanti mereka graduate daripada situ, mereka keluar daripada sekolah tu, mereka jadi insan-insan yang berguna, pun terus-meneruslah kita mendapat pahala. Mereka terus menyumbangkan dan menyebarkan ilmu yang mereka dapat, pun kita terus dapat pahala. Sampailah beranak pinak sampai ke cucu cicit, terus pahala itu bersambung. Jadi apa kata, saya cadangkan terus pergi kepada pertubuhan mihrab di Facebook Pertubuhan Mihrab, terus kita nampak. Begitu juga dekat laman web infakmihrab.com, www.infakmihrab.com. Tekan je kat situ, kita akan nampak perkembangan terkini, berapa yang dah kumpul, berapa lagi yang diperlukan dan sebagainya. Dan bagi acik-acik yang mungkin susah nak buka website tu, boleh terus WhatsApp nombor yang tertera 0111963286, ataupun boleh terus je ambil gambar skrin TV kita sekarang ni, tengok nombor akaun Maybank ada, nombor akaun Bank Islam ada, dan juga QR code
Ni bagi siapa yang reti lah pakai QR code, buka je kamera kita, terus halakan ke TV kita sekarang ni, boleh terus buka QR code tu, terus pergi kepada laman web yang diperlukan untuk kita berinfak, infak kita umum ataupun yang berbentuk istiqamah berterusan bulanan kita, insya-Allah. InsyaAllah, Masya Allah, itu dia. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami, Masya Allah. Dan kepada semua penonton-penonton, jangan lupa untuk kita bersama membantu dalam pertubuhan Mihrab di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. InsyaAllah Ustaz, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada anda semua, kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.